Wih, dahsyat. Memang betul-betul sayang sungguh. Dok-dok sungguh ni. Maknanya biasanya kena ulang lagi. Yang Muhammad kita. Oh, parok pokok ni Lain. Ya, aura. Lain. Aura. Masa kita dua orang tadi. Sabar yang masa kita dua orang macam tawa je kan. Bila mari yang Mak Muhammad lain macam. Tu baru jadi MP Terengganu, dah jadi ahli parlimen lagi. InsyaAllah. Okay. InsyaAllah. First of all Skipping. Dah angkasa kan. Nampaknya dua orang moderator, seorang panel. Okay, apa khabar yang Mak Muhammad kita hari ni? Alhamdulillah. Oh, ceria ya. Alhamdulillah. Dah moderator kita sihat ke tak? Kita Alhamdulillah ya Muhammad. Alhamdulillah. Nasib baik saya tanya sihat ke tak. Kalau saya tanya segar ke tak, itu bahaya lagi lah. Bahaya dah. Ya, segar ni kalau lain. Lain mana? Masuk. Tak segar, tak sihat, beza. Kalau tak segar tu, ada seorang tu. Itu tak tahu saya. Cepat YBKP faham. Okey, yang Mak Muhammad semenjak mula-mula dapat tahu yang Ahmad Muhammad dia dicalonkan untuk jadi calon PRK Kemaman ni. Mula-mula sekali perasaan yang Ahmad Muhammad dak tipu. Jadi mula-mula perasaan rasa macam mana yang Ahmad Muhammad? Agak-agak rasa mana? Agak-agak. Rasanya macam debor juga rasanya. Debor debor. Tanya hak seorang lagi, agak-agak rasa mana? Kalau saya tolong jawab bagi pihak yang berhormat. Kejut, tak sangka kata dipilih jadi calon dalam keadaan dah ada tugas yang besar di negeri. Terkejut. Dan terkejut tu bukan sehari dua, banyak hari. Itulah agaknya jawapan, tak tahu mana betul mana salah. Dia ada belaka. Yang disebut oleh kedua-dua seorang moderator yang handsome. Lepas tu ahli parlimen, saya duduk sebelah dia, rasa kecil pula saya ni. Dan kita ada ahli-ahli yang berhormat ni, duduk bawah ni, yang berhormat kita ni. Lepas tu ahli yang berhormat duduk sana. Pada saya inilah suatu amanah, suatu tanggungjawab yang diberikan oleh jamaah, oleh parti kepada saya. Asas yang pertama dulu. Bila saya kaji-kaji balik, selepas dimaklumkan perkara ini, saya mula melihat di sana ada tugas dan tanggungjawab yang lebih berat untuk bukan sekadar rakyat Kemaman, bahkan rakyat negeri Terengganu. Amanah tu duduk situ. Untuk membawa mesej daripada Kemaman dan negeri Terengganu ke Dewan Rakyat. Jawab tu dulu ada. Yang Mak Muhammad, saya sebagai anak jati Terengganu sangat faham jawapan yang Ahmad Muhammad. Agak-agak YBKP kita faham ke tak? Kami di parlimen ni tak sabar-sabar menantikan hadiran orang baru masuk dalam Dewan Rakyat, bersama-sama kami berbahas dibuat polisi negara, insya-Allah. Insya-Allah. Sebab kursi parlimen Kemaman tu selang sebaris depan kursi saya. Hari-hari tengok bila lah ada orang nak isi, Tengok jemaah pilih yang amat berhormat dan pengundi Kemaman akan pilih. Kami sangat menantikan hari-hari tersebut, insya-Allah. Insya-Allah. Ya. Boleh saya tambah sikit? Sila. Tugas jadi ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri satu tugas yang sangat berat. Betul. Bukan tugas main-main. Bukan oleh kerana rasa-rasa nak jadi ahli parlimen, rasa-rasa nak jadi ahli Dewan Undangan Negeri. Adun. Dok. Tugas yang sangat berat. Dan saya percaya untuk daerah Kemaman ini, kita sudah ada 4 ahli Dewan Undangan Negeri. Okey, kita ada 4. Masing-masing sudah mainkan peranan.
sebagaimana yang sepatutnya dibuat oleh seorang ahli Dewan Undangan Negeri di Kemaman. Ya. Sama jugalah di daerah-daerah lain. Dan ahli parlimen ada peranannya tersendiri. Nampak tu? Apa? Okey. Ahli parlimen ada peranannya yang tersendiri. Dan ahli parlimen yang lepas-lepas dah di Kemaman ini telah memainkan peranan dia yang tersendiri. Sama juga dengan ahli Dewan Undangan Negeri yang lepas-lepas. Kita ada air putih, kita ada kijal, kita ada kemasik, kita ada cukai. Di Kemaman ini sudah memainkan peranan masing-masing. Saya nak pergi lebih jauh lagi. Ya. Saya nak kata peranan yang telah dibuat oleh mereka yang lepas. Tak kira daripada parti mana, ada peranan masing-masing. Ada sumbangan masing-masing. Tinggal lagi ialah apa bezanya bila kita membuat pilihan yang baru dalam PRK pada 2 hari bulan ni. Bukan atas nama saya ni. Ya. Pada saya ini adalah suatu langkah yang sangat penting untuk Kemaman dan negeri Terengganu. Ya. Kalau kita nak masuk rumah, kita kena cari kunci. Betul tak? Betul. Kau boleh kabak kok jendela. Bahayalah. Yalah. Kabak kok jendela kan marah korang pula. Kena buka pintu. Buka pintu. Nak buka pintu kena ada kunci dia. Ya. Kemaman adalah kunci untuk kita membina Terengganu baru. Yang jauh lebih ke depan berbanding dengan apa yang kita capai hak lepas-lepas dah. Kenapa saya kata begitu? Ya. Saya tolong tanya saya jadi moderator, saya tanya. Sebab kalau tidak gantung gitu, orang pun dengar buat apa pula. Kemaman jadi pintu, jadi kunci. Nak masuk rumah, masuk melalui Kemaman. Kenapa Kemaman sangat penting? Ke arah Terengganu baru. Ini baru cakap Terengganu, bukan cakap Malaysia. Terengganu Ya, ya. Cakap Terengganu. Kemaman adalah salah sebuah daerah di negeri Terengganu yang berada di hadapan dari segi pihak berkuasa tempatan. Hasilnya, fasiliti yang ada dan operasi syarikat-syarikat yang ada di Kemaman ini lebih banyak daripada daerah-daerah lain. Ada petrochemical, ada bioteknologi, ada port dan macam-macam di daerah Kemaman. Tak cukup dengan pencapaian itu saja. Di Kemaman ada port, ada lembaga pelabuhan Kemaman, ada satu GSC yang di bawah kerajaan negeri yang menguruskan pelabuhan. Dan kejap lagi kita akan ada ECRL. Kalau kita tidak susun dengan baik, kita percaya adun-adun kita telah mainkan peranan untuk menyusun keadaan ini. Tapi kita perlu membawa perkara ini ke tahap yang lebih baik ke depan. Di sinilah kuncinya untuk membina Kemaman yang maju, berkat dan sejahtera jauh ke depan. Dan bermula di Kemaman inilah kita akan lebarkan ke seluruh negeri Terengganu. Itu yang saya kata kuncinya adalah di Kemaman. Tak cerita lagi tentang Kemaman akan menjadi kunci insya-Allah. Ke mana? Ahli parlimen kita nak pergi mana? Putrajaya. 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 Itu. InsyaAllah. Saya rasa saya berhenti situ dulu lah. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, faham tak lagi ni? Faham tak lagi signal daripada Yang Amat Berhormat ni? Hello. Takut tidur sebab gelap dah ni, takut galik. Sedar tak ni? Sedar. Faham dah? Tu kata Yang Berhormat KP kita. Ya. Tu yang kata minta maaf Yang Amat Berhormat kita ngopak 4 karung dah. Tapi ngopak hak molek belakang tadi. Nampak tak tadi cara Yang Berhormat jawab kan? Betul tu. Betul tu. Jadi kita tanya dah keadaan misi yang begitu besar ni, Yang Amat Berhormat, masih ada lagi orang kata kepada Yang Amat Berhormat, Allah, Yang Amat Berhormat ni tamak sungguh lah. Menteri besar ada dah.
Allah, ni nak pergi ke parlimen pula ni. Tamak teh. Yang Muhammad nak jawab mana? Nak jadi orang tu ke tukar tanya? Pertama, Nabi SAW ajar kita sebagai pemimpin untuk mempunyai kesabaran. Kena ada sabar. Saya meletakkan diri saya pada saat saya terima, orang nak panggil apa? Cercaan. Kutukan tu. Ya. Kutukan itu sebagai pandangan dan cercaan kutukan daripada salah seorang rakyat dari negeri Terengganu. Allah. Dan saya menganggap saya pada waktu itu saya dengar sebagai seorang menteri besar. Allah. Bila rakyat memberi pandangan, kritikan, perkara yang paling penting bagi pemimpin di peringkat mana sekalipun, termasuklah di syarikat, di daerah, hendaklah berjiwa besar mendengar pandangan. Mungkin betul, mungkin tak betul. Pemimpin, bila saya terima pandangan itu, dia kata, oh tamak, Dr. Sam tamak. Saya anggap orang yang berucap itu adalah salah seorang daripada rakyat saya di negeri Terengganu. Tak apalah, biar ke dia. Dia ada pandangan dia yang mungkin kalau ada 100 orang, dia seorang je yang pandangan demikian. Tak apa. Sebagai rakyat, biar dia bercakap. Apa yang penting ialah kita kena jelas kita nak tuju ke mana. Ada yang kata juga, ini lanjutan daripada tamak tadi tu. Ada yang kata, dah dia, kalau parti yang berbeza jadi ahli parlimen dengan kerajaan pusat, susah. Kena lantik hak baru daripada parti lawan, kerana parti lawan sama parti dengan kerajaan pusat. Betul tak? Ada dengar gitu? Ya. Beza tu ni. Esok lusa kita tak tahu lagi. Kalau ubah, kalau katalah bagi ke parti lawan kita menjadi ahli parlimen Kemaman, saya rusing. Jika berlaku apa yang akan berlaku, bezalah dengan kerajaan pusat pula. Nampak tu? Wallahu a'lam. YBKP faham tak ni? Terlajak faham. Saya faham awal lagi sebelum pada forum tam ni. Tu. Ambo sengaja nak cokek je. Rupa-rupa KP pun tak tahan sabar juga. Oh, tak sabar juga. Okey, kita balik ke KP sekejap ya, baby ya. Sila. YBKP kita. Ya. Baru ni kita tengok jugalah debat dengan yang Muhammad Hasbi tu. Ya, di Sinar. Parak juga YBKP kena. Macam mana masa kena tu? Macam mana perasaan? Perasaan masa kena tu. Saya guna pakai ucapan yang Mak Berhormat tadi sebagai sebahagian ucapan saya. Tak bagi tahu pun nak tiru. Allah. Ya, pertama kita mendengar tu pandangan dia, yang kedua kita sabarlah. Sebab dia ada pandangan dia dah, sebab tu Tuhan buat manusia ni kepala lain-lain. Jadi pandangan dia berbeza-beza. Dan mesej yang kita nak sampaikan semasa debat di Sinar tu, kita tak anggap itu nak mewakili diri kita, tapi itulah mewakili rakyat. Bila kita bawa suara rakyat, suara ramai, kita rasa kita ada kekuatan untuk bercakap dan menyampaikan. Soal betul salah, memang semua orang betul, semua orang ada salah. Jadi saya rasa itu satu perdebatan yang sangat sihat, yang memberi pengalaman dan satu orang kata apa, benda yang sangat baik dipraktikkan untuk politik orang muda hari ni. Dia suka tengok perbandingan antara dua pihak tu, Ustaz. Ya. Ustaz sendiri pernah tak ada pengalaman tu? Kena ada pengalaman tu. Okey. Kita moderator gitu. Oh, tak boleh tanya soalan. Dia melanggar undang-undang. Oh, melanggar forum hari ni. Baik. Okay. Speaker dia awal. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Okey, nampaknya tuan-tuan sekalian, hamba rasalah petang ni hak yang datang dan juga mengikuti secara live, nampak dah signal awal daripada yang amat berhormat kita. Nampak dah. Jadi kita minta sungguhlah orang Kemaman terik ni
tolong sungguh-sungguh. Inilah cara untuk kita menjadi sebahagian orang yang memahak sejarah dalam PRK 4040. P040 ini, insya-Allah kita minta lebih majoriti daripada 27,000, insya-Allah. Boleh tak agak-agaknya? Jangan kata boleh. Insya-Allah. Sebut kali lagi, insya-Allah. Tu baru ya. Hamba duduk atas betah ni rasa dok sabar dah rasanya. Nak tunggu saat seperti mana yang disebut oleh yang Muhammad tadi tu. Tak sabar juga. Tak sabar. Jadi samalah kita 3 orang ni. Okey, yang Muhammad. Masyarakat kita di Kemamang ni pelbagai. Ada kaum Tionghoa, ya, ada hak yang India pun ada. Jadi macam mana yang Ahmad Muhammad kita faham dalam masa satu penggal 2 tahun kita dilanda COVID. Mungkin tak nampak secara jelas yang lebih lagi lah untuk melihat secara tindakan bagaimana yang Ahmad Muhammad sebagai ketua negeri ini menyantuni golongan-golongan minoriti ini tanpa buat kezaliman. Jadi macam mana misi, macam mana suasana yang akan dibuat oleh Yang Amat Muhammad sekiranya menjadi ahli parlimen. Silakan. Kita suatu realiti yang kita lihat telah berlaku puluhan tahun dalam negeri kita dan dalam negara kita. Mungkin yang generasi baru-baru ni dia tak tahu, tapi boleh tanya dengan mak ayah dia. Apa yang berlaku dalam sistem politik negara kita ialah bila satu kelompok naik jadi kerajaan, kelompok yang lain itu akan berdepan dengan berbagai perkara. Ketidakadilan. Kena buli. Ini perkara yang bukan rahsia lagi. Penyokong parti yang lain tak dapat sign daripada Tok Penghulu. Ini cerita lama ni. Dulu-dulu berlaku. Penyokong daripada parti lain, anak dia nak dapat beasiswa tak dapat sebab Tok Penghulu tak nak sign. Sebab apa masa tu zaman panggil apa? JPKK. JPKK tak nak sign. JKK tak nak sign. Nak minta kerja. Soalan pertama tanya, mak ayah parti apa? Dan macam-macam perkara yang berlaku menyebabkan suasana dalam masyarakat kita ini berpecah. Tak selesai selama puluhan tahun. Apa yang kita laksanakan bila kita ambil alih kerajaan 2018, walaupun 2 tahun tu kita hadap COVID, banyak perkara tak dapat buat, ialah kita nak mula-mula mengurangkan. Lepas itu kita ingin menghapuskan diskriminasi akibat minoriti, akibat fahaman politik yang berbeza. Kita mesti utamakan keadilan dalam masyarakat. Sebab itulah kalau orang tu orang miskin, parti apa, agama apa, bangsa apa, kalau dia miskin, dia mesti dibantu. Dan itulah yang saya tekankan kepada semua ahli-ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri. Ni ada 2 orang ahli majlis mesyuarat kerajaan negeri di depan ni. Saya sebut acak kali. Saya sebut kepada ahli JPKK. Kita sebagai pemimpin dalam mengurus tadbir negeri, kita kena adil. Mana yang selayaknya terima bantuan, kita kena beri bantuan. Walaupun orang itu adalah bukan sokong kita dalam pilihan raya. Walaupun orang itu adalah kelompok minoriti, orang Siam ke, orang India ke, orang Cina, tak kira. Asalkan mereka layak, mereka harus dibantu. Ini yang membezakan kita dengan kerajaan-kerajaan yang lalu. Kenapa kita nak lari daripada keadaan ini? Kerana kitaran ganas, the vicious cycle. Kitaran ganas, naik orang ni kena buli. Naik orang ni kena buli. Tak selesai dan akan berterusan sampai bila-bila, sehinggalah ada satu masa sebuah kerajaan mesti membetulkan keadaan ini. Dan kerajaan itu adalah kerajaan kita bila kita ambil alih pada 2018. Kita buat secara halus sedikit demi sedikit. InsyaAllah dengan keadilan ini orang akan lihat bahawa kita lebih ikhlas
dalam menjalankan tugas dan amanah dan akan diberikan tanggungjawab ini oleh rakyat di tahun-tahun yang akan datang. Ini duduknya. Alhamdulillah. Yang Muhammad KP faham tu? Faham? Faham. Yang kita kata. Faham cikgu. Allah Rabbi. Okey, yang Muhammad KP, Ya. macam mana pendapat ataupun apa agenda anak muda yang perlu dibuat sehingga tempoh 2 hari bulan ni, khususnya di Kemaman, untuk mengekalkan momentum supaya anak muda bersama dengan yang amat berhormat kita pada 2 hari bulan nanti. Silakan. 3 perkara Ustaz. Okey. Yang pertama, mesti terus menyebarkan semua usaha-usaha kerja baik yang pernah dibuat dan sedang dibuat oleh Kerajaan Negeri Terengganu di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Samsuri. Okey. Mesti disampaikan, disebarkan. Kalaulah di Terengganu, yang negeri yang sebesar ini, yang banyak hasil mahsul ini dapat diurus dengan begitu baik, rakyat memilih, memberi keputusan 32-0, apalah sangat untuk Yang Amat Berhormat memimpin rakyat Kemaman dalam pilihan raya kecil yang akan datang ni. Allah. Yang pertama. Satu. Yang kedua, anak-anak muda yang ada juga mesti berusaha untuk menjadi benteng kepada semua serangan-serangan musuh. Hujahan-hujahan yang dibuat oleh musuh mesti dijawab dengan tuntas, cepat dan kreatif oleh anak-anak muda menggunakan apa jua kaedah medium dan bentuk persembahan yang boleh menyebabkan orang dapat maklumat tu, mesej tu dengan jelas dan cepat. Dan yang ketiga, mesti bekerja siang malam, tak ada waktu rehat. Waktu ni waktu yang sangat getir, waktu yang mungkin boleh menyebabkan musuh kita mengatasi kita. Kita mesti sentiasa mengatasi musuh pada bila-bila masa dengan apa jua keadaan. Sekali kita terlalai, sedikit kita terlelap, sedetik kita terleka, musuh akan masuk mengisi ruang itu. Waktu itu kita perlu bekerja lebih keras. Jadi sementara musuh tak boleh masuk, kita jagalah benteng-benteng. Jadilah benteng di mana saja tempat yang boleh kita berada. Kalau duduk di atas jadi atap, duduk di bawah jadi lantai, duduk tepi jadi dinding. Buatlah apa saja, kita jadi benteng daripada serangan-serangan musuh. Dan yang ke berapa dah Ustaz? Yang ketiga. Habis dah 3 dah. Yang keempat satu lagi. Jangan putus pergantungan kepada Allah. Allahu Akbar. Sebab hak tadi itu usaha manusia. Usaha kita, ikhtiar kita, usaha musuh. Akhir sekali mesti dekat dan memohon kepada Allah pasal yang menentukan menang atau kalah, boleh atau tak boleh, akhir yang mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah Ustaz, 3-1 pesanannya. Alhamdulillah. Jadi sabar jugalah 3-1. 3 menteri besar telah berada di parlimen. Betul. Capur 1 ke parlimen pula, insya-Allah. Jadi anak muda faham tak ni? Boleh sahut? InsyaAllah. Yang amat berhormat, biasanya bila perlawanan politik di Malaysia ni, setakat hari ni sampai hari ni, dia tak pernah berada di atas padang yang sama. Ada je buah ngelak. Buah apa je. Kita tak boleh beri makan, kita tak boleh nak beri gula, nak beli beras. Tiba-tiba pihak yang sebelah sana ada buat sedemikian. Pandangan ataupun apa saranan yang amat berhormat kepada jentera-jentera? Silakan. Pilihan raya ni pilihan raya yang dipaksa. Tuan-tuan yang mengundi di Kemaman ni dipaksa sebenarnya. Oleh parti lawan kerana dia tak puas hati. Sedangkan perkara yang dia tak puas hati itulah yang dia buat dalam pilihan raya. Segala macam perkara. Tuan-tuanlah yang ada di sini, yang ada mendengar di luar, kalau dijemput dalam majlis-majlis yang bersalahan dengan akta pilihan raya, dijemput pergi satu tempat, jamu makan, lepas tu ada kempen, itu salah dari segi pilihan raya, kena rakam, masing-masing kena rakam dan viralkan bahawa ini adalah kesalahan dalam akta pilihan raya. Dan macam-macam perkara yang salah yang ada report polis saya difahamkan ada telah dibuat. Jadi tuan-tuanlah, anak-anak muda yang veteran-veteran lah yang menjadi mata dan telinga. Lihat apa yang berlaku. Saya difahamkan malam tadi, ada kumpulan wartawan, ada yang mengundi sini pun, yang dijemput di satu majlis dan ada makan-makan di situ, kempen-kempen. Dan ada wartawan yang hantar mesej kepada saya.
Dia kata dia tak boleh pergi kerana itu adalah salah dari segi akta pilihan raya. Jadi perkara yang berlaku sewenang-wenangnya ini haruslah dihentikan. Barulah kita boleh bertanding dalam keadaan level playing field. Cakap putih sepatah. Sebab moderator cakap putih sepatah dia. Ya. Padang yang sama rata. Baru kata nak bertanding. Sebab dah lah kena paksa. Bertanding. Dia ajak kita lawan bola. Kita gilah main bola. Kita pakai sempurna. Kita pakai kasut boot ada start tu kan. Kita pakai seluar main bola, pakai baju jersey, gigi tengok-tengok. Dia sepatut pakai, dia tak pakai. Dia pun buat peraturan, tak boleh pakai. Bila kita buka kasut tu, kaki ayam, dia pun pakai kasut bata. Kasut biasa pula. Dia tak puas hati, dia kalah. Dia alih Tianggo. Tak padang dengan Tianggo, dia kecek referee pula. Lepas tu bila kita boleh berlawan molek Tu masalah. Itu masalah dia. Jadi signal dia, pesanan dia sangat jelas. Tuan-tuan, di Kemaman ini berpeluang untuk menyekat kebobrokan, ketidaksamarataan. Bukan bahasa kalau berang. Ia nitah ya mama air. Okay. Bismillah ya. Apa yang berlaku hok tak betul ni, orang duk Kemaman ni, inilah peluang terbaik untuk mengatasinya. Jadi nak buat kerja, nak boleh menang ni bukan mudah juga. Di antara diperlukan hak ni. Hak ni. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kita lancarkan derma jihad. Tu dia. Bukan mudah juga ni nak suruh padang sama rata semua ni. Nak suruh orang yang biasa buat benda hak dok molek biar insah ni bukan mudah juga. Jadi setiap duit ringgit yang didermakan itu mudah-mudahan mendapat ganjaran yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Allah, depan kita ni yang berhormat ni ada YB Ustaz Arifin, ada YB Haji Anafiah, YBC. Dia panggil YB Kain Pelekat, dia panggil. YB Kain Pelekat. YB Kain Pelekat. Okey, yang terakhir sekali, kita pun dah dekat nak maghrib. Yang terakhir sekali, yang berhormat DKP, apa pesanan khususnya untuk orang muda? Pesanan kepada orang muda, walaupun soalan tu tadi tanya dah kan. Jadi ini pesanan seterusnya. Pesanan kepada orang muda ialah tindakan kita hari ini akan menentukan macam mana negara kita akan datang. Kalau silap kita membuat keputusan hari ini, walaupun silap tu dibuat hanyalah dalam masa beberapa minit nak memangkah, tetapi kesilapan itu akan dideritai, ditanggung, dirasai dalam tempoh 5 tahun berikutnya dan mungkin lebih panjang daripada itu. Tetapi kalaulah kita buat keputusan yang tepat, memilih pemimpin yang betul, membuat keputusan yang bijak, kebijakan kita itu, pilihan kita itu, tindakan kita itu akan memberi kesan untuk tempoh 5 tahun dan bahkan mungkin untuk 50 tahun yang akan datang. Dengan satu sahaja tindakan. Maka sebab itulah disebut oleh Al-Fadil yang Dr. Yusuf Al-Qardawi menyebut, memangkah sama dengan memberi penyaksian asy-syahadah. Akhirat esok Allah Ta'ala tanya, menunjukkan kesannya sangat besar kepada kehidupan. Dan kita yakin dengan gelombang undi anak muda yang ada baru ni, pilihan raya negeri, pilihan raya umum, dan gelombang yang sentiasa berlaku dalam tempoh yang terdekat ini, anak muda inilah yang sudah semakin matang, yang menolak politik dendam, menolak politik rasuah, menolak orang yang hanya bercakap tapi tak buat. Anak muda ini dah benci politik-politik lama. Negara sedang beralih ke arah politik yang baru, cara kepimpinan baru, memerlukan orang yang baru, memerlukan cara pentadbiran yang baru. Anak muda lah orang yang sedang menentukan generasi masa depan negara melalui pilihan raya kecil Kemaman yang akan berlangsung nanti. InsyaAllah, saya yakin anak muda Kemaman, anak muda seluruhnya akan menghantar Yang Amat Berhormat Datuk Seri masuk ke Parlimen sebagai anak kunci Putrajaya untuk memberi wajah Terengganu yang baru dan wajah Malaysia yang baru, insyaAllah. Allah. Alhamdulillah. Jadi kesimpulan yang dia buat oleh Ketua Pemuda tu, dengarlah baik-baik, semak baik-baik oleh anak muda sekalian. So kita minta disipu mati daripada Yang Amat Berhormat yang sebagai calon
PRK kali ini untuk rakyat Kemaman yang tercinta. Silakan. Saya rasa semua sedia maklum apa yang perlu kita buat pada 2 hari bulan. Yang penting ialah semua kena pastikan kita keluar awal-awal pada 2 hari bulan. Ingat juga 1 hari bulan malam ada ceramah besar-besaran yang akan turut dihadiri oleh mantan Perdana Menteri. Masya Allah. 2 mantan Perdana Menteri insya-Allah. InsyaAllah. Tun Dr. Mahathir akan berceramah pada 1 hari bulan malam. InsyaAllah kata ada arah Tan Sri Muhyiddin, mantan Perdana Menteri juga akan berceramah. Kalau anak-anak muda bagi dengar ceramah malam tu, lepas tu juga duk tak tidur pula malam. Tidur pukul 3 pagi, besoknya pukul 12 baru bangun. Kita tambah begitu sebab esoknya adalah hari pengundian. Habis ceramah malam tu balik berehat, jaga pangkalan masing-masing. Pagi esok semua kena awal-awal turun mengundi. Barulah kita boleh pastikan siapa yang tak mari mengundi lagi. Siapa yang kena pergi heret, siapa yang kena pergi angkat, siapa yang kena pergi telefon. Supaya kita maksimalkan keluar mengundi pada 2 hari bulan ini. Wallahualam. Alhamdulillah, saya rasa sangat puas hati orang Kemamang datang pada petang ni. Dengar daripada ketua pemuda kita sendiri, yang amat berhormat kita sendiri, insya-Allah kita jadikan ia sebagai bekalan untuk kita terus buat pilihan yang terbaik bersama dengan Perikatan Nasional Parti Islam se-Malaysia PAS, dan insya-Allah doakan kita hantar yang amat berhormat kita ke parlimen insya-Allah. Okey, sekadar itu dulu pada petang ini. Saya minta maaf sepanjang pengendalian kita bersama bersembang santai bersama yang amat berhormat Dr. Sam kita beserta dengan yang berhormat Ustaz Afnan Hapimi kita. Mudah-mudahan ada yang terbaik yang kita dapat untuk dibawa kepada 2 hari bulan 12 nanti insya-Allah. Okey, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ruh neh buai yang keruh, ambil yang jernih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada pengurusi. Takbir.